Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar Testing. 1, 2, 3. InsyaAllah dengar Assalamualaikum. Dengar InsyaAllah. Ni lah. Connect. Okey, baik insyaAllah. Terima kasih. Kita boleh mulakan pelan-pelan insyaAllah. Kita mula dengan Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah sama-sama kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu taala kerana dengan keizinan Allah kita diberikan kesempatan pada malam ini untuk menyambung kuliah kita ataupun perkongsian kita dalam rangka untuk kita mengenal beberapa perkara yang penting yang sedang berlaku di dunia ini, iaitu antara perkara yang penting ialah bersangkut paut dengan sunnah ataupun kita kata perkara-perkara yang kita kata diramal, bukan diramal lah, kita kata disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berlaku dan kita telah melihat akan perkara-perkara itu. Jadi pada hari ini kita akan sambung daripada siri yang pertama berkenaan dengan misi utama Al-Masih Dajjal. Dan kita tahu bahawa Al-Masih Dajjal ini adalah merupakan fitnah yang paling besar, fitnah yang tidak ada lebih besar daripadanya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kerana dia menguasai seluruh. Dan kita telah pun berbincang pada siri yang lepas berkenaan dengan misi utama Al-Masih Dajjal dan tenteranya. Dan kita telah menghuraikan sedikit sebanyak apakah perkara-perkara yang dilakukan, tidak lain tidak bukan ialah menyesatkan umat manusia. Dan dia telah melahirkan, kita telah bincang 7 jenis manusia. Dan mana 7 jenis manusia itu sekarang telah pun ada di dalam di hadapan kita. Dan begitu juga kita telah berbincang berkenaan dengan salah satu misinya yang penting, iaitu untuk menggabungkan agama-agama seluruh dunia dengan matlamat mereka untuk dengan bertemakan gabungan agama itu sebagai disebut there is no religion higher than the truth. Tidak ada agama lebih tinggi daripada kebenaran. Dan kebenaran yang dimaksudkan di situ ialah kebenaran syaitan, Lucifer. Dan kita telah berbincang berkenaan apa yang telah dibuat, iaitu pertemuan di Abu Dhabi dan pertemuan di Israel ataupun di Palestin berkenaan perhimpunan agama-agama. Dan insya-Allah pada hari ini kita akan sambung. Dan untuk menyambungnya, saya nak mulakan dengan strategi keluarnya Al-Masih Dajjal, yang mana pada hari ini sebenarnya kita akan berbincang berkenaan dengan tajuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai solusi untuk kita berhadapan dengan
misi utama Al-Masih Dajjal itu. Dan kita akan mulakan pada malam ini dengan kita akan membentangkan sedikit ringkasan. Kalau saya nak cerita dia punya fakta dia terlalu panjang. Jadi saya akan ringkaskan sahaja untuk kita dapatkan poin-poin supaya kita dapat gambaran. Apakah dia strategik ataupun kita kata misi yang strategik ataupun strategic mission kepada Al-Masih Dajjal kepada dunia ini. Kepada dunia ini untuk dia keluar. Jadi digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam Dajjal akan keluar sebagai pemimpin. Dia akan keluar sebagai raja. Dia akan keluar sebagai seorang yang diminati, idola. Dia akan keluar sebagai seorang yang disokong oleh semua orang. Dajjal akan keluar sebagai seorang yang membawa misi kebaikan, yang dinampak sebagai misi keamanan, misi kesatuan, perpaduan manusia. Dajjal akan dikenali sebagai orang yang kita kata yang terbaik di dunia. Sehingga dia tidak akan segan-segan pergi ke mana-mana sahaja mengaku sebagai raja dan akhirnya akan mengaku sebagai rasul dan kemudian akan mengaku sebagai Tuhan. Dan kita akan tengok sedikit beberapa strategik ataupun kita kata strategic mission, misi-misi strategik dia. Dia ada banyak tapi saya nak sebut 5 saja sebagai mukadimah pada malam ini. Ada 5 misi Al-Masih Dajjal untuk dia keluar. Dan perkara ni bila kita nampak telah berlaku, maka maknanya Dajjal tu dah nak keluar dah. Dia boleh keluar anytime. Di anytime dan kemudian lepas tu dia akan mulakan kuku besi dia. Bermula dengan muka manis dan sentiasa muka dia manis dan akhirnya dia akan menggunakan kuku besi dia untuk Dajjal menguasai dunia. Sebagaimana gambarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, Dajjal akan pergi ke seluruh dunia dengan kelajuan seperti angin. Digambarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti angin. Dia akan pergi ke seluruh dunia dan kemudian selepas itu dia menguasai seluruh dunia. Digambarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam Dajjal akan pergi ke seluruh dunia. Tapi Al-Mahdi dia tak gambar pergi ke seluruh dunia, tapi Dajjal akan pergi ke seluruh dunia. Dan untuk dia pergi ke seluruh dunia, maknanya untuk dia mendapat sokongan dunia, maka strategi yang paling utama, misi dia untuk menyesatkan manusia tadi, yang paling utama ialah mestilah dia menyatukan dunia, menyatukan masyarakat dunia. Dia mesti menyatukan masyarakat dunia supaya masyarakat dunia ni tidak menentang dia, majoriti. Dan majoriti tidak menentang dia. Maka sebab itulah dia akan datang dengan muka yang manis, dengan perwatakan yang lembut, perwatakan yang kita kata menolong orang, perwatakan yang disukai orang, idola. Dia akan datang sebagai seorang yang memimpin kepada kebaikan. Dia akan datang sebagai seorang yang boleh memberi rahmat, membawa kepada kebaikan, membawa kepada penyembuhan, membawa kepada penyelesaian masalah-masalah dunia. Dia akan datang dalam keadaan begitu. Jadi kita nak tengok bahawa Dajjal ni, dia bukan hantu, dia bukan gangster. Tetapi di belakangnya itu ada tentera. Belakangnya ada tentera. Maka apakah strategiknya? Yang pertama sekali, sebelum Dajjal keluar. Strategik yang paling utama sebelum Dajjal keluar ialah dia mesti membentuk one world religion. One world religion. Kenapa one world religion? Kerana 84% penduduk dunia ini beragama. 84% penduduk dunia ini beragama. Cuma 16% saja kurang lebih yang tidak beragama. Maknanya yang tak percaya pada mana-mana agama. Jadi 84% ini beragama. Maka dia nak menguasai dunia, dia kena menguasai 84% ini. Maka sebab itulah untuk menguasai 84% dengan pelbagai agama, dan agama yang paling kuat menentang Al-Masih Dajjal adalah Al-Islam dan juga orang-orang Kristian yang mahu kembali kepada kebenaran Allah. Dan orang Yahudi yang sedikit yang mahu kembali kepada kebenaran Allah, yang digambarkan dalam Al-Quran Ahlul Kitab. Sebab tu ada hubungan yang istimewa di antara orang Islam dengan Ahlul Kitab. Walaupun kita kata Ahlul Kitab ni sesat dan sebagainya, tetapi di dalam Quran Allah mengiktiraf Ahlul Kitab itu sebagai sebahagian daripada orang yang kita boleh makan sembelihan dia. Ini setengah-setengah pandangan ulama lah. Kita nak sebut kat sini. Kalau ulama-ulama di Malaysia ni mungkin
tak boleh nak terima, tapi nak sebut sini, sebahagian daripada apa yang berlaku, contohnya Ahlul Kitab, kita boleh berkahwin dengan Ahlul Kitab, bagi lelaki-lelaki boleh berkahwin dengan wanita Ahlul Kitab. Jadi Ahli Kitab ini, sebahagian daripada Ahli Kitab dari bangsa Nasara dan bangsa Yahudi ini, mereka mempunyai misi yang sama, iaitu mencari Allah dalam kehidupan mereka. Cumanya mereka ni tersesat dengan pendeta-pendeta, dengan kita kata penipuan-penipuan yang dilakukan oleh pendeta-pendeta sebelum mereka. Jadi mereka ni juga antara orang-orang yang menentang Al-Masih Dajjal. Tetapi tidak ramai, terlalu sedikit. Dan juga orang Islam yang beriman. Orang Islam yang beriman. Maka sebab itulah misi pertama sebelum Dajjal keluar, ialah mesti dia menyatukan agama-agama seluruh dunia. Terutamanya agama yang besar, Kristian, agama Islam dan agama Yahudi. Tiga ni. Tiga ni mesti dia, ni sebagai core. Yang lain semua ikut Walaupun yang lain nampak banyak, contohnya Hindu banyak, tapi dia tidak sebanyak Islam dan apa nama ni, Kristian tadi contoh. Jadi mesti dia yang pertama ialah dia mesti menyatukan agama, membentuk one world religion. Ini nombor satu. Sebab itulah apabila one world religion itu telah terbentuk dalam bentuk satu gabungan yang mantap sehingga Islam itu disamaratakan dengan agama lain. Maknanya orang Islam nampak agama Islam ni sama dengan agama Hindu, sama dengan agama Kristian. Maka pada ketika itu berwaspadalah tanda-tanda dia nak keluar. Kerana dia akan memimpin. Ini strategi dia yang antara strategi yang akhir sebelum dia mengisytiharkan diri dia. Jadi apabila telah ada one world religion yang telah pun kita sentuh pada siri yang lepas, maka itu salah satu strategi sebelum dia keluar. Maknanya kalau dah ada tu dah dekat sangat. Dan sekarang ni kita dah sebut dah, pada tahun 2019 mereka dah pun ada perhimpunan di Palestin pada bulan September 2019 telah menghimpunkan semua agama dan termasuk juga 70 negara. Perhimpunan di Abu Dhabi di UAE, begitu juga telah menyatukan antara Kristian dan apa namanya Islam, Ahli Sunnah, Sunni, orang Sunni bukan Syiah, Sunni. Itu juga telah berlaku. Jadi ini adalah antara tanda-tanda yang paling hampir. So apabila telah terbentuknya one world religion, maka itu tanda sebelum Dajjal nak keluar itu dah terlalu hampir. Ini daripada kajian-kajian kita. Kemudian yang kedua, strategi misi dia ialah yang kedua, dia akan keluar sebagai orang yang memimpin. Selepas agama-agama disatukan, maka akan ada satu tempat peribadatan yang sama. Maknanya international worship. Kita kata, kita nak sebut macam mana, tempat peribadatan international antarabangsa yang satu. Maka itulah yang digambar sebagai Third Temple. Third Temple terbentuk, maka pada ketika itu dia akan keluar, dia akan keluar sebagai seorang yang memimpin, dilantik sebagai pemimpin. Sebab tu saya sebut awal-awal lagi pada yang lepas, bahawa Dajjal ni dia bukan sebarang orang. Dia bukan orang sebarangan. Dia adalah orang yang ada keturunan raja, yang boleh ditabalkan sebagai pemimpin dunia. Dia ada orang yang ada kekuatan dari sudut politik. Maknanya dia boleh bercakap dari sudut aspek politik. Dia ada kekuatan dari sudut aspek kemanusiaan. Dia ada kekuatan dari sudut aspek ekonomi. Dia boleh membantu menyelesaikan masalah ekonomi dan masalah-masalah yang lain. Maka peringkat kedua selepas daripada one world religion adalah akan keluarnya tempat ibadah yang satu. Maknanya bila one world religion tu dah ada, agama digabungkan, tentulah mesti ada satu tempat di mana semua agama boleh bergabung, bersembahyang, beribadah di satu tempat. Maka tempat yang mereka pilih ialah Masjidil Aqsa, iaitu tempat di mana tiga agama besar berada di situ dan berebut untuk menjadi, kita kata, tuan punya. Maka dia kata untuk lebih adil, Masjidil Aqsa akan dijadikan sebagai tempat ibadah antarabangsa di mana semua agama boleh beribadah di situ. Termasuklah Islam, termasuklah Yahudi, termasuklah Kristian, termasuklah Hindu, termasuklah Buddha dan sebagainya. Maka apabila Masjidil Aqsa telah dijadikan sebagai tempat beribadah seluruh agama, pada masa itu
tak lama selepas itu dia akan dipilih, maknanya mereka akan melantik seorang memimpin, seorang yang akan memimpin agama-agama yang telah dipersetujui itu bergabung di Masjid Al-Aqsa, yang akan ditukarkan bukan lagi Masjid Al-Aqsa, sebab dia kata kalau Masjid Al-Aqsa itu akan jadi orang Islam punya, maka dia akan tukar kepada the third temple, tempat ibadah yang kita melihat Bani Yahudi sebut sebagai Haikal Sulaiman, Solomon Temple, ataupun dipanggil sebagai the third temple. So the third temple ini akan jadi tempat ibadah yang dibina oleh 70 negara, 70 nation. 70 negara. Jadi yang bina itu bukan Israel. Israel itu kan tolong buat, tolong bangun aja. Tapi yang di belakangnya ada 70 negara bersama dengan agama-agama seluruh dunia. Maka dia akan menjadi tempat ibadah kepada seluruh agama-agama di dalam dunia ini. Dan pada masa itulah siapa yang jadi imamnya, siapa yang jadi pemimpinnya, maka akan anointed pada masa itu, and anointed the king of the world. Akan ditabalkan seorang raja di atas muka bumi ini yang akan menjadi pemimpin kepada seluruh dunia, iaitu digambarkan sebagai itulah dia Al-Masih Dajjal. Maka ketika kita melihat peristiwa itu telah berlaku, maka Al-Masih Dajjal dah keluar. Maka bagi mereka yang dalam keadaan lemah, dalam keadaan tidak ada kekuatan, tidak bersama dengan kekuatan umat Islam, maka jadilah orang yang low profile. Low profile. Maka pada ketika itulah mereka akan membina temple tadi, dan akan bersatu di bawah satu temple, dan akhirnya yang ketiga, setelah temple itu dibina, dia keluar dan kemudian dia akan menjadi the third, kita kata United Nation, maksudnya dunia, pertubuhan dunia, United Nation akan berpindah ke temple, the third temple ataupun Haikal Sulaiman. Ini adalah misi dia yang ketiga, untuk menjadikan kepimpinan dunia, menjadi kepimpinan dunia itu adalah kepimpinan yang berada di Palestin, sama ada di atas runtuhan Masjid Al-Aqsa ataupun di sebelah Masjid Al-Aqsa. Sebab sekarang ni ada dua pandangan. Sama ada dibuat di atas runtuhan Masjid Al-Aqsa ataupun dibuat di sebelah Temple Mount. Yang digambarkan Temple Mount itu ialah Quba As-Sakhrah. Quba As-Sakhrah ni yang warna emas, Dome of the Rock. Dibuat kat situ. Jadi antara dua. Jadi di sinilah kita lihat, apabila telah berlaku begitu, maka kita akan melihat pengisytiharan raja kepada dunia, iaitu pemimpin dunia. Kalau tuan-tuan tengok di majalah The Time, siapakah 100 orang pemimpin dunia yang paling terkenal, yang paling famous, yang paling maka tuan-tuan akan dapat hint-hint bahawa dia adalah antara mereka yang dijangka akan mengisytiharkan dirinya sebagai Al-Masih Dajjal. Kemudian selepas mereka berada di situ, sebab itulah sekarang ini tuan-tuan berlaku banyak perkara penting. Saya nak sebut sikit tentang realiti semasa. Pada 3 hari bulan November ini akan berlaku pemilihan Presiden Amerika. Pemilihan Presiden Amerika di antara Donald Trump dengan Biden. Jadi dalam pemilihan itu kita melihat bagaimana Donald Trump mendapat tentangan hebat daripada lawan dia, iaitu Biden. Dan kita jangkakan daripada apa yang digambarkan oleh para penganalisa tentang akhir zaman ini, maka akan berlaku satu peperangan besar. Maka dijangka Biden akan menang. Biden akan menang. Kerana sekiranya Biden menang, maka akan berlakulah satu pertembungan. Jangkaannya di antara Amerika dengan Rusia. Akan berlaku satu pertembungan. Sekiranya Biden menang, sebab Biden ni dia jenis orang yang tak berapa suka dengan Rusia. Apabila dia menang, maka jangkaannya akan berlakulah peperangan dunia, dan kemungkinan besar akan berlakulah apa yang digambarkan World War III. And World War III ini, tempat yang paling potensi untuk berlaku World War III itu ialah dia South Asia Pacific, di kawasan Laut Cina Selatan, kawasan kita. Sebab itu 60% kekuatan tentera laut mereka telah pun berada di kawasan kita. Wallahu alam nak sebut kat sini, itu antara tempat yang dikatakan potensi, selain daripada tempat-tempat yang ada beberapa tempat lain lagi lah. Jadi nak sebut kat sini, apabila benar-benar sekiranya perancangan mereka untuk melakukan pertembungan di antara dua kuasa besar. Kuasa besar ni bukan Amerika sahaja, tapi NATO. NATO
bersama dengan Rusia dan sekutu dia. Siapa sekutu Rusia? Iran dan China. Jadi Iran dan China dan Rusia akan menjadi satu blok. Satu blok. Dan kemudian pada masa itu adalah NATO akan bergabung, dan sekiranya berlaku itu, maka digambarkan kalaulah Allah izin berlaku begitu, kemungkinan besar berlaku peperangan nuklear. Dan sekiranya berlaku peperangan nuklear, maka apa yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dukhan. Ad-dukhan. Kemungkinan ad-dukhan akan berlaku. Maka kita dah berbincang sedikit sebanyak dalam bulan Ramadan yang lepas tentang ad-dukhan. Persiapan-persiapan ad-dukhan. Sebab kita kata ad-dukhan boleh datang dengan 4 sebab. Yang kita dah sebut dah. Salah satunya sebab peperangan dan peperangan nuklear. Sekiranya berlaku ad-dukhan, maka itulah salah satu tanda dia sudah mula mahu menguasai dunia. Maka sebab itulah digambarkan kat sini, perancangan strategik yang ketiga ialah dia mesti mencetuskan kerosakan seperti peperangan, kerosakan seperti penyebaran virus COVID-19 berkembang, gelombang 3, gelombang keempat, gelombang kedua, gelombang ketiga, ataupun ekonomi jatuh. Jadi dia mesti mencetuskan sesuatu supaya pemimpin-pemimpin dunia yang ada hari ini nampak seperti budak-budak dan kanak-kanak, tak boleh nak menyelesaikan masalah. Maka semua manusia akan tertumpu kepada dia. Maka dialah yang akan jadi pemimpin yang akan menyelesaikan masalah-masalah. Bila berperang, dialah yang akan jadi orang yang mengamankan peperangan. Bila berlaku kemarau, dialah akan menjadi orang yang membawa kemanusiaan, makanan ke tempat yang berlakunya kemarau dan bencana alam. Bila berlakunya masalah ekonomi dia merata tempat, maka dia akan menjadi orang yang memimpin, membawa semula, recharge semula ekonomi. Jadi dia akan menyatukan, ni strategi dia, misi dia yang ketiga, dia akan menyatukan manusia dengan kesusahan-kesusahan yang dia rancang, yang mereka rancang. Untuk supaya manusia melihat tidak ada orang dah lain boleh memimpin. Tidak ada orang lain yang boleh membawa manusia kepada keamanan, kepada kesejahteraan hidup, melainkan dia. Maka pada masa itu semua manusia berharap pada dia. Termasuk orang Islam. Termasuk orang Islam. Jadi bukan hanya dia menyatukan dari sudut agama-agama, dia menyatukan juga hati-hati manusia dari sudut keperluan hidup. Inilah perancangan dia. Sebab tu Rasul gambarkan sallallahu alaihi wasallam, contohnya dia akan datang membawa segunung roti. Dia akan membawa segunung roti. Dia pun boleh membawa sungai yang jernih airnya. Dia boleh membawa sungai api. Maka ulama-ulama gambarkan sungai api ni maknanya peperangan. Dia boleh padamkan api-api peperangan itu. Ataupun dia boleh cetuskan peperangan-peperangan di tempat yang dia nak cetuskan peperangan tersebut. Jadi strategi ketiganya ialah dia menggunakan keperitan, kesusahan, penderitaan manusia supaya manusia menghadap kepada dia, bertawajuh kepada dia, dan menjadikan dia sebagai harapan kepada seluruh yang ada. Maka ketika itulah dia akan mula membawa kepada strategi yang keempat, iaitu dia akan mula membawa penyelesaian. Yang ketiga tadi, dia menyatukan dengan kesusahan-kesusahan. Maka yang keempat, dia akan bawa penyelesaian. Contohnya, dia akan membina one economic power. Satu kuasa ekonomi baru. Satu kuasa ekonomi baru. Dan dia akan ada one unified identification. Maka semua orang akan duduk, akan mempunyai satu ID. Yang kita namakan sebagai RFID. Radio Frequency ID Chip. RFID chip ni yang akan diberi kepada semua orang. Semua manusia mesti ada RFID chip. Ini sebagai IC, sebagai kad pengenalan, sebagai ID kepada seluruh manusia. Saya kata hari ini kita nak menghidupkan ekonomi yang baru, and kuasa yang baru, tak mau lagi dah benda-benda yang sebelum ini, yang skandalnya, yang rasuahnya, yang corruption, tak mau dah semua kena ada RFID chip. Maka semua akan ada ID. So ID ni dia bersifat international, antarabangsa. Maka kalau kita sebut di sini, pada masa itu sehingga kita tak perlu lagi dah kepada buku bank, tak perlu lagi lah kepada bawa duit ke sana sini, Visa ke Mastercard ke semua tak ada, dah habis. Yang ada tersebut, dan kita kata bagus, semua orang akan suka
kepada chip tersebut, tapi sebenarnya walaupun dia nampak benda itu baik, tapi sebenarnya itu adalah satu trap, satu perangkap. Jadi chip itu akan menjadi satu perangkap. Nah, ini antara strategi dia, iaitu di mana sehingga akhirnya seseorang itu ekonominya nak berjual beli mesti ada chip tu. Mesti ada ID tu. Tak ada ID tak boleh jual beli, tak boleh hidup, tak boleh nak buat apa-apa. Jadi ini adalah antara perkara yang akan diberlakukan setelah manusia terperangkap dengan kesusahan. Terperangkap dengan perkara-perkara yang digambarkan tadi, sehingga dia dikata dan atas nama nak membangunkan ekonomi, atas nama nak membangunkan kesejahteraan, sustainability dan sebagainya, maka pada ketika itulah dia akan mewajibkan semua orang untuk ada satu ID, dan ID ini sebenarnya lah untuk nak mengawal manusia. Seseorang itu boleh hidup atau mati dengan ID tersebut. Ini adalah kita kata sebagai strategi dia, dan kemudian strateginya yang kelima yang saya nak gambarkan pada hari ini. Dia ada banyak strategi, saya cuma petik-petik je beberapa yang ada. Yang kelima ialah empowerment, penguatkuasaan, and sustainability, iaitu penguatkuasaan kelestarian hidup. Sustainability maknanya dia nak empowerment of sustainability ini, dia nak melaksanakan global community builder, membina masyarakat antarabangsa, membina masyarakat global yang baru. Dan masyarakat global yang baru itu adalah secara legal dan military, maknanya mesti ikut peraturan dia. Contoh, kalau negara itu tidak menjaga alam sekitar, Malaysia tak jaga alam sekitar, tiba-tiba kayu balak ditebang oleh para politician, tiba-tiba, maka dia boleh gunakan tidak menjaga environment itu sebagai alasan memasukkan tentera dan menawan negara Malaysia, contoh. Ataupun dalam bentuk pertanian, negara ni kena buat pertanian ni, tak buat pertanian ni, maka dia akan boleh dihukum secara bentuk legal dan secara bentuk military. Maknanya dia menguat kuasa undang-undang atas alasan untuk menjaga kelestarian atau menjaga kelangsungan hidup kepada manusia seluruh dunia. Jadi benda ni baik, nampak baik, tapi rupa-rupanya di belakang tu ada tangan mereka. Dan di sinilah digambarkan disebut sebagai totalitarian. Pada masa itulah dia mula menggunakan kuku besi dia. Dan kuku besi inilah digambarkan sebagai military dan sebagai legal, benda yang ikut undang-undang yang dia buat dan juga ikut menggunakan paksaan ketenteraan. Maka di sinilah kita lihat bagaimana antara perkara-perkara yang berlaku dan berlakunya itu dalam masa yang cepat. Dalam masa yang cepat. Kemungkinan satu atau dua perkara dia akan berlaku serentak. Mungkin akan berlaku serentak. Jadi sebab itulah kita nak sebut kat sini, apabila kita melihat tentang strategik yang pertama tadi, one world religion tadi berlaku, maka jarak nak keluar dengan berlaku totalitarian tadi, diktator yang sepenuhnya sempurna, totalitarian tadi, terlalu dekat. Jarak dekat. Berapa dekat jangan tanya saya. Wallahu alam. Tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Wallahu alam. Itu hanya Allah yang tahu. Tapi nak sebut pergerakannya itu terlalu cepat dan dekat. Dan untuk itu, maka apakah sunnah yang telah ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak berhadapan dengan perkara ini? Kalau kita kata, oh hari ini kita baca surah Kahfi setiap hari Jumaat. Ataupun kita kita menghafal 10 ayat yang pertama surah Kahfi. Ataupun 10 ayat yang terakhir surah Kahfi. Dah cukup dah untuk akhir zaman. Tak cukup tuan-tuan. Kerana surah Al-Kahfi itu untuk kita berhadapan dengan Dajjal. Kita bukan berhadapan dengan tentera dia. Bukan berhadapan dengan dia punya misi-misi dia. Dia punya perancangan jahat dia. Kerana perancangan jahat dia itu komprehensif. Secara menyeluruh. Secara menyeluruh. Kita berhadapan dengan secara sistem. Seluruhnya. Dia menguasai semuanya. Kalau saya nak bayangkan sini, menguasai semuanya. Jadi sebab itulah. Untuk kita membina kekuatan. Berhadapan dengan misi dia. Untuk menyesatkan manusia. Maka tidak lain kita kena kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terbesar setelah orang Islam menerima Islam. Setelah kita menerima dakwah, setelah kita mendapat dakwah, kita masuk Islam. Setelah kita masuk Islam,
maka sunnah yang paling besar hendaklah kita kembali kepada madrasah tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kena kembali kepada macam mana dulu sistem Rasul sallallahu alaihi wasallam mendidik para sahabat sehingga para sahabat menjadi orang yang menjadi contoh kepada sepanjang zaman. Menjadi mereka yang kuat sepanjang zaman. Tidak ada orang yang lebih hebat, lebih kuat daripada, tidak ada generasi yang lebih hebat, lebih kuat daripada generasi para sahabat. Kerana mereka mendapat didikan, dapat tarbiyah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Maka untuk itu kita kena faham bagaimanakah madrasah tarbiyah ini boleh benar-benar membina kita. Tapi kita kena kenal madrasah tarbiyah. Sebenarnya kalau kita nak bincang tentang tajuk madrasah tarbiyah ni panjang. Saya akan cuba fokus kepada persiapan akhir zaman. Baik, ada 3 perkara yang perlu untuk kita pastikan kita berlaku pada kita. Maknanya program tarbiyah, aktiviti tarbiyah yang kita maksud dengan tarbiyah ini, madrasah, satu sekolah, satu sistem pendidikan yang menyeluruh ini, termasuk di dalamnya ada tausiah, ada pengajian, termasuk di dalamnya ada tarbiyah, tazkiyah, ada pembersihan jiwa, termasuk di dalamnya ada pembentukan takwim, termasuk di dalamnya ada dakwah, termasuk dalamnya ada medan, ada medan amal dan sebagainya. Jadi disebut madrasah tarbiyah ni ada banyak. Macam kalau kita pergi sekolah, dekat sekolah tu ada macam-macam. Silibus itu macam-macam. Ada lah yang mengajar, ada lab, makmal, ada yang latihan-latihan dalam bentuk latihan-latihan matematiknya, latihan-latihan penghafalannya. Jadi madrasah tarbiyah Rasul ni terlalu luas. Kalau kita bincang panjang. Cuma saya nak sebut kat sini apakah inti-intinya. Antaranya bila kita melalui proses tarbiyah Rasul sallallahu alaihi wasallamnya, antaranya ada 3 perkara besar yang mesti lahir daripada kita. Kita fokus pada 3 perkara besar ni. Untuk tarbiyah di akhir zaman. Yang pertama sekali, membina kekuatan jiwa dan juga pemikiran yang bersih. Jiwa dan akal, pemikiran yang bersih dan kuat. Ini nombor 1. Nombor 1, tarbiyah ini sebenarnya nak membina jiwa. Menyentuh jiwa yang macam mana? Yang bersih daripada syirik. Yang bersih daripada perkara-perkara yang membawa kita lari jauh daripada Allah dan kuat. Nombor 1. Nombor 2, membina fizikal. Fizikal, maknanya zahir, amal zahir. Dan perjuangan. Fizikal dan perjuangan yang bersih. Maknanya amal yang bersih. Bukan sekadar beramal. Sebab hari ini akan ada orang beramal tetapi niatnya bukan lagi kerana Allah. Niatnya kerana dunia. Niatnya kerana takut Dajjal. Niatnya kerana ikut perintah Dajjal. Niatnya kerana bersama dengan Dajjal. Beramal. Dia beramal. Dia hafal Quran. Dia cerita pasal Quran. Dia berkata dia memperjuangkan Al-Quran. Tapi rupa-rupanya niat dia, hati dia, pemikiran dia dalam rangka nak mempertahankan sistem Dajjal. Kenapa? Takut pada Dajjal. Takut pada undang-undang Dajjal. Takut kepada ancaman Dajjal. Jadi yang kita masukkan di sini adalah membina amal fizikal, amal zahir. Perjuangan yang bersih. Yang bersih maknanya yang ditunjang oleh al-iman al-amik. Al-iman al-amik ni nombor 1 tadi, keimanan yang mendalam. Yang ditunjangi oleh tauhid. Mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, mengesahkan Allah. Ini amal. Amal yang lahir daripada kefahaman. Disebut al-fahmu ad-daqiq, kefahaman yang mendalam. Jadi tarbiyah melahirkan kefahaman yang mendalam dalam bentuk kita beramal, bukan cakap aja. Sebab hari ini ramai orang cakap dia tak boleh nak buat. Kemudian yang ketiga ialah dia melahirkan amal tadi, bukan sekadar amal fardi, bukan sekadar amal untuk diri sendiri, tetapi amal jama'i, amal secara bersama-sama, berkelompok. Sebab kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang akan menang bukan seorang-seorang, yang akan menang ialah ta'ifah mansurah, kelompok-kelompok yang diberikan kemenangan, ta'ifah mansurah. Maka amal secara jama'i, perjuangan yang bersih. Yang bersih, maknanya yang bersih daripada syirik, yang bersih daripada khurafat dan bid'ah, yang bersih daripada segala perkara campur aduk di antara al-Islam dengan ghairal Islam, selain Islam. Sebab di akhir nanti kita nampak perjuangan orang berjuang, tetapi perjuangannya itu rupa-rupanya bercampur antara al-haq dan batil.
Yang benar pun diambil, yang batil pun diambil. Dia kata aku Islam tapi rupa-rupanya dia makan gaji dengan Dajjal. Aku Islam tapi dia bergantung dengan sistem tentera Dajjal. Jadi perjuangan yang bersih. Perjuangan yang bersih berdasarkan kepada al-iman al-amik, iman yang mendalam, yang bersih tadi. Al-fahmu ad-daqiq, berdasarkan kepada kefahaman yang mendalam tentang Islam. Dan juga berdasarkan kepada perjuangan itu bersih. Bila dua tadi bersih, maka lahirlah perjuangan yang bersih, perjuangan yang kuat. Inilah dipanggil amal qawi, perjuangan yang kuat. Amal yang kuat. Iaitu nak menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi secara realistik. Sebab itulah tuan-tuan, tarbiyah nak melahirkan 3 perkara ni. Tarbiyah bukan ilmu saja. Tarbiyah bukan pembersihan jiwa je, berzikir je. Sampai kita kata zikir cukup dah. Tak, bukan hanya zikir saja. Bukan hanya berfikir saja. Tarbiyah bukan hanya sekadar kita kata duduk belajar saja. Kita pergi ke masjid, kita pergi kelas-kelas kuliah, kita dah belajar, tiap-tiap hari belajar, cukup itu tarbiyah. Tarbiyah bukan hanya sekadar belajar, mencari ilmu. Tarbiyah bukan hanya sekadar berzikir. Bukan hanya sekadar kita beramal-amal fardi. Tarbiyah juga bukan hanya sekadar kita berfikir-fikir, berseronok-seronok dengan aktiviti dakwah. Tetapi tarbiyah sebenarnya ialah melahirkan 3 perkara. Yang pertama al-iman, yang hidup, kefahaman yang dilahirkan dalam bentuk amal. Dan ketiga, dia berjuang. Mereka yang tidak berjuang di akhir zaman pasti akan ditewaskan oleh Al-Masih Dajjal. Dan perjuangan itu bermula dengan bagaimana kita nak menyelamatkan diri kita, iman kita, akidah kita, keluarga, anak-anak kita, jiran-jiran kita, masyarakat kita, dan akhirnya nak menyelamatkan seluruh manusia. Jadi perjuangan itu sebahagian, sebab itu digambarkan sebagai Taifah Mansurah. Dia dijadikan sebagai contoh ke Rasulullah yang akan menang. Yang akan menang di akhir zaman ialah mereka yang bersama-sama dengan Taifah, kelompok yang diberikan kemenangan Mansurah. InsyaAllah kita akan bincang tajuk Taifah Mansurah kemudian. Yang disebut kat sini, ini 3 perkara. Yang melahirkan iman yang hidup, melahirkan amal Islami, melahirkan perjuangan yang benar. Maka tarbiyah, sistem madrasah tarbiyah Rasulullah SAW melahirkan sahabat-sahabat yang boleh bangun malam, boleh menangis dan bertaubat. Sahabat-sahabat yang boleh menyampaikan dakwah di siangnya, yang berjuang di siangnya, hidup dan mati bersama-sama dengan perjuangan. Inilah antara perkara-perkara yang digambarkan, hidup dengan kemenangan ataupun mati dengan kemuliaan. Hidup bersama kemenangan Islam atau mati dengan kemuliaan syahid fi sabilillah. Jadi madrasah tarbiyah Rasul sallallahu alaihi wasallam sebenarnya melahirkan hakikat manusia yang begini. Saya sebut macam ini nampak macam besar sangat, nampak susah sangat. Tidak, sebenarnya tak susah tuan-tuan, tak besar. Semua orang yang melihat dan mendengar dan perbincangan kita, perkongsian kita pada hari ini, semua saudara-saudara, tuan-tuan, puan-puan, semua yang ada pada malam ini dan juga mereka yang akan mendengar selepas ini adalah orang yang terpilih untuk mendengar apa yang saya nak sampaikan. Dan apa yang saya nak sampaikan ini bukan hanya sekadar kita kata ceramah-ceramah biasa, tapi sebenarnya saya nak mengajak diri saya dan diri tuan-tuan sekalian untuk sama-sama kita membina diri kita supaya selamat di akhir zaman. Bukan hanya sekadar kita nak bagi tazkirah. Tazkirah ni dah banyak sangat tazkirah. Khutbah dah banyak sangat khutbah. Buku kitab-kitab pun dah banyak sangat. Maka saya nak bayangkan di sini sebagaimana yang Allah firmankan contohnya, sunnah pertahanan. Sunnah pertahanan. Dan juga silah ni apa, senjata. Di perjuangan di akhir zaman. Sebagaimana yang Allah sebut dalam surah Ibrahim. Allah firmankan dalam surah Ibrahim ayat 13. Wa qala. Saya minta maaf dekat sini dia ada berlaku. Baik. Saya bacakan makna dia saja. Cuma ayat dia terpotong. Saya bacakan. Dan berkatalah orang-orang yang kafir. Ni ayat 13 surah Ibrahim. Berkatalah orang yang kafir. Wa qala allazina kafaru li rusulihim lanukhrijannakum min ardina. Maka dia kata apa? Berkatalah orang-orang yang kafir itu kepada rasul mereka. Ini Dajjal akan beritahu pada orang beriman. Dajjal akan beritahu kepada kita. Tentera dia akan beritahu kepada orang beriman. Wahai manusia yang menjadi pengganas, dia kata. Wahai manusia yang tak bersama dengan kami
dalam gabungan-gabungan kami. Demi sesungguhnya, ini saya bacakan dalam konteks kita hari ini. Demi sesungguhnya, Allah firman, kami akan mengeluarkan kamu dari negeri kami. Nampak? Dia kata kami, iaitu orang kafir tadi berkata, akan mengeluarkan kamu dari negeri kami, akan halau kamu. Maknanya, kita lihat, mereka akan rampas tanah, rampas rumah. Dia akan rampas harta. Mengeluarkan kamu daripada negeri kami. Dia kata, ni kami punya negeri. Ni dunia ni dah jadi kami punya dunia. Kamu ni tak ada dah. Tak ada tempat di atas muka bumi ni. Dan akan mengeluarkan kamu dari negeri kami ini, atau kamu menjadi seagama dengan kami, atau kamu ikut kami, masuk agama kami. Nampak? Kami akan mengeluarkan kamu dari negeri kami. Dia kata, tempat tinggal kita ni, tanah air kita ni akan jadi negeri dia, negara dia. Kenapa? Sebab majoriti orang dah bersama dengan Dajjal. Majoriti orang dah bersama dengan Dajjal, maka dia kata, kalau kamu tak bersama dengan agama kami, tak ikut apa yang kami nak, kami buat sekarang ini, maka kami akan keluarkan kamu daripada negeri ini. Keluarkan maknanya apa? Tanah dirampas, harta dirampas, semua dirampas. Termasuk hatta nyawa juga akan dicabut, dirampas. Tuan-tuan, perempuan rahmat Allah SWT, apa yang Allah maksudkan di sini? Dia maksudkan orang Islam akan dihancurkan. Inilah yang digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berlaku kepada mereka yang tertindas yang beriman tadi, kepada rasul-rasul Allah Subhanahu Wa Taala. Maka fa'auha ilaihim, maka Allah mewahyukan kepada rasul-rasulnya. Apa Allah sebut kepada orang beriman? Ini pada zaman rasul dulu ada wahyu, zaman kita tak ada wahyu dah, tapi tak sebut. Allah sebut. Bila orang cakap macam itu kepada kita, bila tentera Dajjal cakap begitu, kamu tak ikut agama kami, diguna agama, Allah sebut agama. Kamu tak ikut agama kami, maka kami akan halau kamu daripada tempat ini. Kamu kena keluar. Rampas semua. Kita ada chip tadi. Nama kita di-delete, kad pengenalan kita di-delete, harta kita di-delete, bank kita semua di-delete, habis, akaun semua habis, tak ada. Kosong, tak ada apa dah. Jadi kita tidak ada ownership langsung. Maka dia kata, Allah pun mewahyukan fa'auha ilaihim rabbuhum. Maka Allah pun mewahyukan kepada para rasul. Ini Allah akan bercakap pada kita. Ini Quran ni Allah bercakap pada kita. Lanuhlikanna zalimin. Sesungguhnya kami akan membinasakan orang zalim. Jadi apabila sampai peringkat itu, wahai para mukminin, pada zaman tu rasul lah, wahai para rasul. Sesungguhnya kata Allah, Allah firman, kami demi sesungguhnya lanuhlikanna zalimin, kami akan menghancurkan, kami akan membinasakan mereka, orang-orang zalim itu. Tapi apa syarat untuk kita dapat pertolongan Allah ini di akhir zaman? Apa syaratnya? Dalam ayat yang ke-14 surah Ibrahim, walanuskinannakumul ard min ba'dihim dzalika liman khafa maqami wa khafa wa'id. Maka Allah berfirman, apa sifat rasul yang diberikan kemenangan kepada mereka? Sifat kita di akhir zaman yang akan Allah berikan kemenangan bila berhadapan dengan tentera Dajjal, Al-Masih Dajjal. Maka, dan demi sesungguhnya kami akan tempatkan, Allah akan tempatkan kamu di negeri itu. Maka Allah akan beri kita semula negeri tersebut yang dirampas, negeri yang dia telah ambil daripada orang beriman tadi. Sesudah binasanya kaum zalim itu, sesudah Allah binasakan mereka. Janji Allah, mereka akan binasa. Tetapi, apa balasan daripada apa? Apa sifat yang ada pada orang beriman? Yang diberikan kekuatan, kemenangan tadi, dengar sini. Zalika liman khafa maqami wa khafa wa'id. Yang demikian itu, liman kepada mereka, orang-orang yang khafa maqami, iaitu mereka yang takut kepada sikap Allah, keadilan Allah, ketegasan Allah, yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sifat kalau kita kata sifat yang boleh membawa kemenangan kepada orang Islam di hadapan ancaman, di hadapan ketakutan yang dicipta, dibawa oleh Al-Masih Dajjal. Dajjal bawa ancaman, Dajjal bawa ketakutan,
Dajjal bawa ugutan. Dajjal bawa pembunuhan, penganiayaan, kezaliman. Dajjal bawa perampasan. Dia rampas harta, tanah, semua. Maka dia bawa benda-benda yang menakutkan. Maka apakah syarat kemenangan Allah beri kepada mukmin yang ditakuti, yang diancam? Tadi itu, man khafa maqami, iaitu mereka yang khafa, mereka yang takut pada Allah. Jadi sifat orang yang diberikan kemenangan di akhir zaman bukan dialah orang yang dia berani membabi buta. Dia buat macam-macam, tapi sifat dia nombor satu ialah sifat dia takut kepada Allah lebih daripada takut kepada Dajjal. Takut kepada Allah lebih daripada takut kepada tentera Dajjal, pada ancaman Dajjal. Kalau dalam siri yang lepas kita menyebutkan bagaimana seseorang itu dia tidak keluar daripada Islam. Dia tidak murtad daripada Islam. Dalam zaman akhir zaman ini, kita kata dia sayang Allah. Cuba rujuk balik pada kuliah kita yang lepas. Apabila hati dia ada perasaan sayang pada Allah, maka sayang pada Allah menyebabkan dia boleh istiqamah. Dia boleh sanggup melaksanakan amalan. Sanggup kekal dalam Islam. Maknanya tak terpengaruh dengan jahiliyah, dengan agama-agama, dengan kerosakan, dengan kesesakan yang lain selain daripada Islam tadi. Tetapi di sini pada malam ini, apakah yang menyebabkan orang yang kekal dengan Islam tadi boleh menang? Kerana dia tak takut dengan Dajjal, tak takut dengan tentera-tentera Dajjal, tak takut dengan ancaman, celaan, tidak takut dengan makhluk, tetapi dia takut kepada Allah. Allah gambarkan hanya orang yang takut pada kemurkaan Allah, keadilan Allah, takut kepada kekuasaan Allah tadi, maka merekalah yang akan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sifat Allah yang maha tegas, sifat Allah yang maha menegakkan kemenangan, maka dia akan takut kepada kemurkaan Allah. Dia takut kepada janji-janji azab Allah. Wa khafa wa'id. Berbimbangkan janji-janji azab Allah sekiranya dia keluar daripada Islam, keluar daripada jalan yang lurus tadi, maka itulah yang merupakan pada syarat kemenangan yang diberikan Allah kepada orang di akhir zaman. Jadi sebab itu macam mana nak jadi seseorang yang tidak takut dengan Dajjal, tak takut dengan ancaman, tidak takut dengan ancaman peperangan, tidak takut dengan ancaman pembunuhan, penangkapan, tidak takut dengan ancaman ekonomi, muflis, bankrupt, tidak takut dengan ancaman-ancaman tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak takut dengan ancaman-ancaman akan berpenyakit, sakit. Macam mana nak berhadapan dengan ketakutan demi ketakutan, azab demi azab yang nampak, bencana demi bencana yang ada di hadapan orang-orang yang beriman tadi di akhir zaman, ialah apabila ketakutan dia kepada murka Allah, ketakutan dia kepada azab Allah lebih daripada ketakutan dia kepada makhluk yang ada di depan dia. Maka apabila ketakutan itu melebihi daripada ketakutan ancaman-ancaman Dajjal, ancaman-ancaman dunia yang dicabut daripada dia oleh tentera-tentera Dajjal contoh tadi, dia merasakan Allah lebih kuat daripada mereka. Allah yang izinkan perkara itu berlaku. Dia merasai kekuatan tadi, maka ketakutan kepada Allah, ketakutan kepada azab Allah, murka Allah tadi akan menjadi luar biasa. Akhirnya dia boleh mengalahkan tentera-tentera Dajjal dan perancangan jahat mereka. Maka bagaimana kita nak dapatkan kekuatan ini? Kita tak boleh dapat kekuatan ini melainkan kita patah balik semula kepada proses madrasah tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kena patah balik membentuk diri kita, iman kita, membentuk kekuatan diri kita. Bukan hanya sekadar kita dengar ceramah, tetapi kita kena memahami akan hakikat-hakikat proses tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana sahabat-sahabat dibentuk, bagaimana sahabat-sahabat dididik. Kita kena faham semula bagaimana mereka mengamalkan Al-Quran, hidup bersama Al-Quran, mengamalkan zikrullah, tafakkur, mengamalkan kehidupan sebagai muamalah sebagai orang Islam yang beriman. Bagaimana sahabat-sahabat boleh melaksanakan tersebut? Dia tak boleh melaksanakan itu melainkan mereka telah duduk di dalam sekolah pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dimasukkan sebagai sunnah yang paling besar. Sebab itu nak berhadapan dengan ancaman-ancaman
yang digambarkan tadi dengan peperangan dunia ketiga, dengan ad-dukhan, ancaman-ancaman ekonomi yang runtuh, ancaman-ancaman mungkin tak ada makanan yang sedikit, ancaman-ancaman kita kata minuman, kesihatan, penyakit yang melanda. Kita tak ada ubat, sakit, ubat ada pada Dajjal contoh. Maka pada ketika itu, kekuatan iman yang melahirkan keberanian tadi, rupa-rupanya bila kita takut pada Allah, murka Allah, takut pada azab Allah, janji Allah, murka Allah tadi, maka dia akan menjadikan seseorang itu berani berhadapan dengan ancaman-ancaman tadi. Nah, ini perkara yang nak digambarkan. Jadi sebab itulah pada malam ni kita nak tengok sedikit bagaimana yang digambarkan, dia tulis ataupun digambarkan oleh Imam Ahmad Ibnu Athaillah. Perkara yang pertama dalam tarbiyah yang kita nak lahirkan, iaitu iman al-amik, iman yang hidup. Iman yang hidup yang mendalam. Maka berkata Imam Ahmad Ibnu Athaillah rahimahullah, ini salah satu poin saja. Banyak lagi, salah satu nak sebut sini. Jadilah kamu dengan sifat-sifat ketuhanan itu bergantung. Yang pertama, dia kata jadilah kamu seorang yang bergantung, yang hati dia, pemikiran dia bergantung kepada sifat Allah. Bergantung pada sifat Allah. Dan dengan sifat-sifat kehambaan, dengan sifat kehambaan kamu menzahirkan dalam kehidupan kamu. Maksudnya sifat kehambaan ini kita zahirkan dalam hidup kita. Tapi hati dan pemikiran kita terikat dengan kita kata sifat-sifat Allah. Jadi sebab itulah matlamat sunnah proses tarbiyah. Saya bukan sebut program tarbiyah. Saya tak sebut program tarbiyah, aktiviti tarbiyah. Saya tak sebut proses. Macam mana tarbiyah itu diproses. Macam mana tarbiyah itu berjalan, meningkatkan seseorang. Jadi matlamat sunnah dalam proses tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama, agar hati kita bergantung dengan sifat-sifat Allah. Sifat-sifat rububiyah Allah, ketuhanan Allah. Dan fizikal kita menzahirkan sifat-sifat perhambaan. Maksudnya fizikal kita, amal zahir kita ni melahirkan sifat-sifat kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tunduk, menyerah dan patuh sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, setelah hati kita bergantung pada sifat Allah dan kemudian fizikal kita lahir sebagai hamba Allah, maka akan lahirlah kekuatan yang sebenar. Akan lahirlah kekuatan yang sebenar. Maka bila lahirnya kekuatan sebenar, maka Allah gambarkan, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanun. Bahkan sesungguhnya awliya Allah, mereka yang mendapat bantuan Allah, mereka yang menjadi penolong Allah, menjadi penolong agama Allah, la khawfun alaihim, mereka yang menjadi wali Allah, la khawfun alaihim, tidak ada ketakutan kepada mereka, walahum yahzanun, dan tidak ada kesedihan kepada mereka. Jadi macam mana tidak ada ketakutan? Macam mana tidak ada kesedihan? Yang pertama, sifat-sifat Allah berada dalam hati dia. Dia mengenal Allah sehingga sifat-sifat Allah itu tertanam di dalam hati dia sehingga menyebabkan tidak ada la khaufun alaihim, tidak ada ketakutan pada dia. Datanglah Al-Masih Dajjal dengan ancamannya. Datanglah ancaman ekonomi, ancaman penyakit, ancaman makanan, ancaman kehilangan harta dan sebagainya. Datanglah ancaman la khaufun alaihim, tidak ada ketakutan pada dia. Walahum yahzanun, dan tidak pula dia bersedih. Dia tidak bersedih. Kenapa? Kerana hati dia, fikiran dia bergantung kepada sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mengikut Imam Ahmad Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam, dia kata apa? Dia kata sebenarnya sifat-sifat Allah ni, rububiyah ni, ketuhanan ni terlalu banyak. Bukan 20 sifat. Yang kita belajar 20 sifat tu, dia ada lebih lagi. 20 sifat tu ulama-ulama dia gariskan. Tapi ada lebih lagi. Tetapi dia kata, dalam sifat-sifat Allah yang banyak itu, maka ada 4 sifat yang besar yang terhimpun di dalamnya sifat-sifat yang lain. Ini 4 sifat ni, malam ni kita nak tengok. Kalau sempat, habis. Kalau tak sempat, kita sambung besok, insya-Allah. Ini penting, tuan-tuan. Yang pertama, sifat ketuhanan yang pertama yang kita nak rasa ni, malam ni kita nak rasa, iaitu Allah ini bersifat al-ghina, iaitu Allah ini
maha kaya. Yang dikatakan Tuhan itu dipanggil dengan panggilan namanya Al-Ghani, iaitu zat yang maha kaya. Jadi yang pertama sekali, sifat ketuhanannya ada banyak, tapi ada empat yang digambarkan oleh Imam Ahmad bin Athaillah ini rahimahullah, terhimpun padanya. Sifat-sifat tadi ada 4 yang terhimpun, yang kita nak rasa. Kalau tuan-tuan saya nak cadangkan, kita nak rasa. Baik, prosesnya apa? Yang pertama dia kata, ialah Allah ni Al-Ghani. Allah ni adalah zat yang maha maha kaya. Innallaha huwal ghaniul hamid. Allah SWT lah yang maha kaya, lagi maha terpuji. Yang disebut kat sini, bagaimana seseorang itu dikatakan Tuhan ataupun dijadikan sebagai Tuhan. Ikut aja perintah dia. Taat aja pada dia. Kenapa? Kerana dia kaya. Kerana dia kaya. Jadi seseorang itu, bila dia ada kekayaan, maka dia kata apa? Dia kata, aku ni ada kuasa, ada sebagainya, maka manusia lain akan jadikan dia sebagai Tuhan. Dajjal akan datang kepada kita dengan kekayaan. Dia akan datang dengan harta. Ekonomi dipegang. Dia akan datang kepada kita dengan makanan. Makanan dipegang. Kaya dengan makanan. Dia akan datang dengan kesihatan. Dia pegang ubat. Vaksin, dia pegang vaksin. Ubat, dia pegang ubat. Dia akan datang dengan air. Kehausan kita, dia ada air. Dia akan datang dengan kekuatan tentera. Dia akan datang dengan kekayaan. Maka manusia yang tidak mengenal Allah sebagai Al-Ghani, yang zat yang maha kaya, maka dia akan ingat Dajjal lah orangnya. Dia akan ingat kekayaan. Sebab tu nombor satu, kenapa seseorang itu menjadi hamba kepada seseorang yang lain? Kerana orang itu ada kekayaan. Kita bekerja dengan bos, kita ingat bos syarikat yang bagi kita duit. Ada kekayaan. Kekayaan, ada rezeki kat situ. Baik. Jadi sesungguhnya Allah yang maha kaya. Ini satu yang kita nak rasa dalam hati kita. Dan berbandingan dengan kekayaan manusia, kekayaan makhluk terbatas. Jadi ada 2 sifat kat sini. Maha kaya. Apa maksud maha kaya Allah Subhanahu Wa Taala? Ini tuan-tuan, kita nak cuba bayangkan. Hari ini kita respect orang kaya. Kita respect orang banyak harta. Tengok orang kaya ni, jutawan ni, billionaire ni. Bagus dia. Kita buat baik kat dia. Kita dengar cakap dia. Kenapa? Sebab dia kaya. Maka ketahuilah Allah maha kaya. Apa maksud Allah maha kaya? Ada 2. Ini kita tanam dalam hati kita. Ini bagaimana Rasul SAW mendidik sahabat-sahabat dia. Antara yang disebut dalam huraian para ulama kita. Dia kata yang pertama, kekayaan Allah Subhanahu Wa Taala maha kaya tadi, dia tidak memerlukan sesiapa pun. Allah kaya, tak perlukan sesiapa. Dalam dia nak mencipta langit, bumi, nak mencipta manusia, dia tak perlu siapa-siapa. Dia maha kaya. Dia tak perlukan bantuan siapa-siapa. Dia tak perlukan apa-apa pun pertolongan. Nak mencipta syurga, neraka, nak mencipta segala harta yang ada di dunia ini atau yang ada di langit dan di 7 petala bumi, dia tidak perlukan bantuan sesiapa pun. Ataupun tak perlu minta pandangan siapa-siapa pun. Itu maha kaya Allah. Jadi maha kaya Allah, yang pertama sekali, dia tidak memerlukan sesiapa pun. Maha kaya Allah tidak memerlukan apa-apa pun bantuan daripada orang. Mana-mana pun. Malaikat pun Allah tak perlukan. Itu kayanya Allah. Tapi bila kita melihat hari ini, manusia kaya, banyak duit. Ini kita terkenal dengan sekarang ni ada Macau scam. Ada scammer, kaya. Kaya mereka. Kalau dekat dalam disco tu minum air, minum bia ni, sampai mandi minum bia. Nak tunjukkan kekayaan dia. Beli bia sampai puluh ribu. Contohnya. Nak menunjukkan kekayaan dia. Dia boleh bayar. Siapa-siapa dia boleh bayar. Boleh bagi duit. Hanya manusia kaya. Tetapi dia kaya, dia memerlukan orang. Memerlukan bantuan. Memerlukan pertolongan. Tapi Allah maha kaya. Allah tak perlukan pertolongan. Allah tak perlukan pertolongan. Allah tak perlukan bantuan. Ini maha kaya Allah. Jadi sebab itu bila kita melihat makhluk, engkau kaya macam mana pun, engkau perlukan bantuan. Engkau perlukan pertolongan. Engkau perlukan penasihat. Engkau perlukan orang yang nak bimbing kau. Perlukan kepada nak menjaga engkau. Paling kurang nak tolong jaga duit. Paling kurang nak tolong jaga duit. Allah maha kaya, tak perlukan. Tak perlukan sesiapa pun. Ini maha kaya Allah. Ini kita kena rasa dalam hati kita. Sebab tu hari ini kalau kita hormat seseorang yang kaya,
tetapi kufur kepada Allah, sedarlah bahawa kita menghormati orang yang rendah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu tuan-tuan rahmat Allah, kadang-kadang kita ulur tangan minta pertolongan manusia. Kita tak minta pertolongan Allah. Kerana kita rasa manusia itu kaya, manusia itu hebat, kita jaga dia, pelihara dia, tolong dia supaya dia tolong kita. Rupa-rupanya dia hanyalah seorang hamba yang maha kaya Allah. Pernah kita minta sungguh-sungguh dengan rendah diri, dengan kefakiran kita minta pada Allah. Kerana Allah maha kaya. Kayanya Allah tak perlukan sesiapa. Tak perlukan bantuan sesiapa. Tak perlukan nasihat sesiapa. Tak perlukan pertolongan sesiapa. Allah SWT tidak memerlukan sesiapa pun. Ini kayanya Allah, maha kaya. Ini satu perasaan yang mesti ada dalam jiwa kita, dalam hati kita. Yang kedua, hakikat kekayaan Allah. Hakikat maha kaya Allah tidak ada berkurang. Kekayaan dia tidak akan berkurang. Jika seluruh manusia sepanjang zaman daripada Adam sampai ke hari manusia yang terakhir, seisi dunia, malahan seluruh makhluk, semua binatang, semua tumbuh-tumbuhan, semua malaikat,